ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam daurah membahaskan kitab atau himpunan hadis-hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih lagi membahaskan hadis yang kedua, hadis Jibril, berkenaan tingkatan agama Islam. Dan dalam kuliah yang lepas kita telah pun membacakan bahagian yang pertamanya atau soalan yang pertamanya dalam hadis Jibril berkenaan tentang apa itu Islam. Kemudian kita juga telah membahaskan sebahagian daripada soalan yang kedua berkenaan rukun iman. Dan saya kira kita dah baca pun, kita dah bahaskan 5 rukun iman yang pertama. Jadi yang tersisanya, yang bakinya ialah rukun iman yang keenam berkenaan beriman dengan qada, beriman kepada qada baik dan buruk. Jadi saya kira ada baiknya mungkin saya bacakan semula hadis Jibril yang sedang kita bahaskan ini, supaya mereka yang mungkin sebelum ini tak mengikuti, paling tidak mereka dapatlah gambaran umum hadis Jibril yang kita sedang bahaskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis Jibril, hadis yang sahih daripada riwayat Imam Muslim daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak nampak padanya kesan-kesan dia bermusafir, dan tidak seorang pun daripada kalangan kami yang mengenalinya. Lalu lelaki itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melagakan kedua-dua lututnya dengan kedua-dua lutut Nabi, dan meletakkan kedua-dua tapak tangannya atas kedua-dua pahanya, seraya berkata, "Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam itu ialah engkau bersaksi bahawa tiada sembahan kecuali Allah dan bahawa Muhammad ialah utusan Allah. Engkau mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu." Lelaki tersebut berkata, "Engkau benar." Kata Umar, "Kami merasa hairan dengannya, dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkan jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW. Lelaki itu bertanya lagi, "Khabarkan kepadaku tentang iman." Dan Nabi menjawab, "Engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan engkau percaya kepada qada, baik dan buruk." Jadi kita sampai sebelum ni kita sempat membahaskan hadis yang kedua ni sampai ke bahagian beriman dengan hari kiamat. Jadi saya kira tanpa kita berlengah masa, boleh kita sambung perbahasan berkenaan hadis Jibril ini berkenaan tingkatan agama Islam, khususnya jawapan Nabi SAW berkenaan apa itu iman. Jadi rukun iman, Nabi mengatakan, dan engkau percaya kepada qada baik
dan buruk. Bila kita kata ya sebagai seorang muslim, ya pertamanya kita tegaskan bahawa kita wajib beriman dengan takdir. Kita wajib beriman dengan takdir. Apa tu takdir? Kita kata takdir ialah ketetapan dan penentuan, ya, ketetapan dan penentuan. Kita meyakini bahawa segala apa yang berlaku di dunia ini telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan yang biasa kita dengar, ya, orang mengucapkan qada dan qadar, ya. Percaya kepada qada dan qadar. Ini mungkin ungkapan, ya, atau istilah yang antara lain, ya, juga digunakan. Cuma dalam hadis ini, ya, Nabi menyatakan secara spesifik, ya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu, ya, lafaz Nabi SAW dalam hadis Jibril yang sedang kita bahaskan sekarang, iaitu terjemahannya, dan engkau percaya kepada qada baik dan buruk, ya, dan kau percaya kepada takdir, ya. Saya kira itu mungkin lebih tepat, ya, kita kata engkau percaya kepada takdir, ya. Al-qadar ini lebih tepat, ya, kita terjemahkan sebagai takdir, dan engkau percaya kepada takdir baik dan buruk, ya. Dan itulah biasa kita dengar ungkapan orang kata qada dan qadar, ya. Kita percaya kepada qada dan qadar. Ada tak beza? Sebenarnya tidak ada beza, ya, cuma dari segi istilah yang digunakan, ya. Percaya kepada takdir atau percaya kepada qada dan qadar, maksud dia boleh kita kata hampir sama, cuma berbeza dari segi, kita kata, ya, berbeza dari segi teknikal lah, ya, atau berbeza dari segi nahu, ya. Nahu ini, ya, tata bahasa Arab, ya. Qada dan qadar dia kembali kepada asal maksud yang sama, ya. Kita kata qada pelaksanaan, qadar ialah takdir, ya. Kalau kita dalam bahasa Melayu kita kata takdir lah, ya. Kita ada qada dan qadar. Qadar tu takdir, ya. Qadar itu maksud dia takdir, ya, iaitu ketetapan atau penentuan. Berbanding dengan qada, itu maknanya pelaksanaan. Jadi qada dan qadar dari segi terjemahan maknanya pelaksanaan dan ketetapan. Itu terjemahan literal dia lah, ya. Jadi pelaksanaan dan ketetapan, iaitu maksud apa maksud qada dan qadar di sini? Pelaksanaan dan ketetapan ni maknanya pelaksanaan apa yang telah ditentukan itu, pelaksanaan takdir itu, ya. Jadi kita beriman dengan pelaksanaan takdir itu seperti mana kita beriman dengan takdir itu sendiri. Jadi kita kata kalau kita lihat dia menjurus kepada makna yang sama, cuma boleh kita kata qada dan qadar atau pelaksanaan takdir serta penetapan takdir itu sendiri, ini dari segi pecahan, ya, atau apa orang kata apa, nak mengkategorikan, nak memperincikan erti takdir itu sendiri. Pelaksanaan takdir itu jelaslah, maksudnya pelaksanaan takdir itu maknanya apabila takdir itu dilaksanakan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia maksud dia lebih khusus berbanding dengan ketetapan penentuan atau takdir, ini umum, ya. Semuanya ialah takdir, ya. Tetapi qada atau pelaksanaan takdir itu dia berlaku apabila apa? Apabila tiba masanya. Ya, takdir itu dia merangkumi benda yang lepas, benda yang sedang dan benda yang akan datang. Itu takdir, maksud takdir, ya, secara amnya. Berbanding qada, pelaksanaan takdir itu bila berlaku? Ia berlaku apabila takdir itu dilaksanakan lah, ya, pada waktu semasa itulah, ya. Kalau bahasa Inggeris dikata present tense, pada waktu semasa apabila, ya, suatu perkara itu berlaku, itu qada, itu pelaksanaan
takdir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai seorang Muslim, kita wajib beriman dengan takdir. Kita wajib beriman dengan pelaksanaan takdir, seperti mana kita wajib beriman dengan ketetapan takdir itu. Bahawasanya ia semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan takdir itu kembali kepada Allah, seperti mana pelaksanaan takdir itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama memperincikan lagi, ya, erti beriman dengan takdir, ya, percaya dengan takdir, bahawasanya beriman dengan takdir merangkumi 4 maksud. Beriman dengan takdir merangkumi 4 maksud. Yang pertama, kita meyakini bahawa ilmu Allah merangkumi segala-gala. Ilmu Allah mencakupi segala perkara. Ini maksud antara maksud beriman dengan takdir. Ya, ini kita kata pentingnya ilmu. Dan biasa, seperti mana dalam mana-mana cabang ilmu, biasanya, ya, sesuatu itu dinyatakan secara umum. Dalam masa yang sama dia ada perincian dia. Dan kita sebagai seorang Muslim, kita kata kita beriman dengan rukun iman, 6 perkara itu, termasuklah beriman dengan takdir. Tetapi persoalan penting di sini ialah sejauh mana kita memahami perincian-perincian dia. Ya, sebab kita khawatir dari satu sudut kita berkata, ya, kita menegaskan bahawa kita beriman dengan takdir. Tetapi bila datang perincian, tak semena-mena kefahaman kita atau keyakinan kita menyalahi apa yang kita telah nyatakan secara amnya tadi, ya. Jadi di situ kita kata itu sesuatu yang tidak wajar, ya. Jadi maksud di sini pentingnya kita memahami perincian-perincian ilmu itu, termasuk dalam bab rukun iman dan juga rukun iman percaya dengan takdir secara khasnya. Jadi yang pertama, kita meyakini bahawa ilmu Allah mencakupi segala apa-apa. Dengan erti kata tidak ada apa jua perkara yang terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tidak ada apa-apa yang Allah tak tahu. Semua Allah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya kepada takdir juga bermaksud bahawa takdir itu, apa takdir? Sekali lagi, ketetapan dan ketentuan segala sesuatu telah pun ditulis. Kita meyakini bahawa segala ketetapan dan ketentuan takdir itu telah ditulis. Maknanya bukan cakap semata-mata, bukan dalam ilmu Allah semata-mata, atau dalam pengetahuan malaikat-malaikat yang berkenaan semata-mata. Tidak. Bahkan takdir itu segalanya, segala takdir telah pun ditulis, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, sebelum dicipta langit-langit dan bumi, selama 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Sebelum dicipta langit dan bumi, bukan sebelum Nabi Adam dicipta. Tak. Sebelum dicipta langit dan bumi. 50,000 tahun sebelum langit-langit dan bumi dicipta, takdir telah pun ditulis. Apa artinya ditulis di sini? Maknanya telah ditetapkan. Dan di sini sebenarnya, tuan-tuan, ada maksud yang cukup mendalam yang yang seorang Muslim wajib memahaminya. Yang mana antaranya, dia akan memberi kepada kita antara faedah atau antara kelebihan beriman dengan takdir ialah dia akan memberi kepada kita kekuatan yang luar biasa. Kalau kita dah mengetahui bahawa segala apa yang berlaku pada diri kita atau pada orang lain atau apa-apalah secara amnya, kalau kita dah beriman bahawa benda itu telah ditetapkan 50,000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta, maknanya apa? Maknanya tak perlu kita nak terlalu memikirkannya, tak perlu kita nak terlalu risau, ya, dan sebagainya. Ya, khususnya kalau benda tu sudah berlaku. Ya, apa yang kita sedang alami sekarang ni misalnya, ya, apa yang kita sedang alami misalnya, atau hatta kuliah yang kita sedang jalani sekarang,
Percaya atau tidak, telah ditulis dalam suratan takdir, dalam Lauh Mahfuz, ya, kitab suratan takdir, 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, keinginan Allah semuanya telah ditetapkan, atau keinginan Allah atau masyiah, apa yang diistilahkan sebagai masyiah dalam bahasa Arab, yakni keinginan, kemahuan dan keinginan Allah semuanya termasuk dalam takdir. Maknanya takdir itu semua kembali kepada keinginan dan kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan, dia takdirkan. Seperti mana apa yang Allah tidak inginkan, maka dia tidak akan takdirkan. Dengan kata lain, takdir itu apa? Takdir itu ialah keinginan dan kemahuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain. Takdir itu bukan keinginan si fulan. Ya, kadang-kadang ada sebahagian yang fahaman-fahaman sesat dan sebagainya. Kadang-kadang kita dengar ungkapan-ungkapan macam tu. Ya, sesuatu itu berlaku kerana si fulan, kerana perintah si fulan. Ini semua jelas, ya, menjurus kepada syirik. Ya, syirik membatalkan keyakinan kita beriman dengan qada dan qadar. Jadi takdir itu ialah kemahuan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Di mana apa yang diinginkan oleh Allah, maka dia takdirkan, ya. Juga termasuk yang keempat, termasuk dalam erti beriman dengan takdir, ialah kita meyakini bahawa ciptaan Allah segala-galanya, segala ciptaan Allah menepati apa yang Allah telah takdirkan. Segala ciptaan Allah yang menepati apa yang Allah telah takdirkan. Allah telah mengetahuinya, Allah telah menulisnya, dan Allah menghendakinya. Ya, segala ciptaan, ya, diciptakan berdasarkan ketetapan takdir itu. Kerana jangan lupa, takdir dulu atau penciptaan datang dulu? Mana satu? Ya, kita kata takdir dulu. Kerana takdir dia merangkumi segala apa ciptaan. Ya, takdir dia merangkumi segala apa peristiwa, segala apa kejadian, itu semua termasuk dalam takdir. Jadi logik dia lah, yang mana datang dulu? Takdir dulu atau kejadian dulu atau ciptaan dulu? Kita kata takdir dulu. Ya. Jadi segala apa yang datang kemudian selepas ketetapan takdir itu, semuanya sudah termaktub dalam suratan takdir. Ya. Dengan kata lain, kalau segala ciptaan, segala kejadian, segala peristiwa dan perbuatan berlaku menurut takdir, maka itu bermakna apa? Itu maknanya Allah telah mengetahuinya, Allah telah menulisnya, dan dia berlaku menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kerana seperti yang kita sebut di awal tadi, takdir itu semuanya ialah kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini 4 perkara yang termasuk dalam perincian erti kita beriman dengan takdir. Ya, penting kita memahami perincian ini, ya, agar kepercayaan kita, keyakinan kita kepada rukun iman berdiri di atas kefahaman yang jelas, berdiri di atas asas yang teguh. Ya, jadi kita beriman dengan takdir secara amnya, seperti mana kita beriman dengan keempat-empat perincian yang telah kita sebutkan tadi, ya, secara khasnya, ya. Maka kita meyakini bahawa segala sesuatu itu, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan berlaku. Ya. Segala apa yang diinginkan oleh Allah pasti akan berlaku. Atau dengan kata lain kita kata tidak ada sesuatu itu berlaku
melainkan menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedar tak sedar itulah maksud ucapan kita Masya Allah. Ungkapan Masya Allah dia berkait rapat dengan iman kita dengan takdir. Apa artinya Masya Allah? Dengan izin Allah. Betul? Jadi bila sesuatu berlaku, contohnya suatu kejadian berlaku, kita berkata Masya Allah. Maknanya dengan izin Allah. Apa maksudnya? Maksud di situ bahawa kita meyakini bahawa satu kejadian, satu perbuatan, satu peristiwa yang berlaku itu dia menurut izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini keyakinan kita sebagai seorang Muslim bahawa segala apa kejadian, perbuatan, ya, dia berlaku, tidaklah dia berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita meyakini bahawa apa yang tidak diizinkan oleh Allah tidak akan berlaku. Apa yang tidak diizinkan, dia tak akan berlaku. Kalau satu dunia, seluruh penduduk dunia merancang dan berusaha untuk nak melakukan sesuatu, tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah dia akan berlaku? Jawapannya tidak sama sekali. Ya. Jadi demikian itu keyakinan kita sebagai seorang Muslim dalam bab, ya, beriman atau percaya kepada qada, baik dan buruk. Ini diperincikan lagi. Bila kita kata segala sesuatu, maknanya merangkumi segala apa perbuatan, kejadian, peristiwa, yang baiknya atau yang buruknya, itu semua termasuk dalam takdir. Semuanya telah ditulis dalam Lauh Mahfuz, suratan takdir. Telah pun semuanya itu menurut kemahuan dan kehendak serta izin Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah inginkan akan berlaku, dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan berlaku. Atau dengan kata lain, apa yang Allah izinkan akan berlaku, dan apa yang Allah tidak izinkan tidak akan berlaku. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, demikian tadi, ya, penjelasan berkenaan rukun iman yang keenam, iaitu percaya kepada qada atau percaya kepada takdir, ya, percaya kepada takdir baik dan buruk. Mendengar atau selepas itu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, selepas Nabi selesai menjelaskan apa itu iman, lelaki itu berkata, engkau benar. Maknanya dia mengulang, dia mengiyakan jawapan Nabi SAW sekali lagi, buat kali yang kedua. Kali yang pertama selepas Nabi menjelaskan apa itu rukun Islam, ya. Cuma kali ini Umar tak ulang lagi perkataan sebelumnya. Di mana dia tak ulang lah, dia tak katalah kami rasa heran dengan dia yang bertanya dan dia juga membenarkannya. Umar tak ulang lah perkataan tu. Sekalipun rasa pelik tu ada lagi, ya. Cuma Umar tidak menyatakannya. Kenapa? Kerana jelas, ya, Umar dah sebut dah tadi tu. Bila Nabi jawab, lelaki tu kata engkau benar. Jadi Umar, pada kali yang pertama, Umar dah kata dah, kami rasa heran dengan lelaki itu, dia yang bertanya dan dia yang membenarkannya. Kali yang kedua, bila dia tanya dan Nabi jawab, dan sekali lagi dia kata engkau benar, yang engkau wahai Muhammad benar. Tetapi Umar tidak mengulangi perkataan hairan dia tadi. Sebab apa? Sebab itu sudah mafhum, ya. Baik, lelaki itu bertanya kepada Nabi SAW, khabarkan kepada aku tentang ihsan, ya. Khabarkan kepada aku tentang ihsan. Maka Nabi SAW bersabda, ihsan ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Demikian adalah definisi ihsan. Definisi ihsan. Apa artinya definisi? Maknanya maksud, ya. Kita dalam agama,
Ya, seperti mana dalam bab-bab dunia, sering sahaja ada perkataan-perkataan yang membawa maksud-maksud yang tertentu. Demikian juga dalam bab agama atau dalam bab syariat. Kita dalam Islam ada banyak saja istilah-istilah yang digunakan, dan penting untuk kita mengetahui maksudnya. Seperti mana, apa maksud Islam, apa maksud iman, apa maksud ihsan. Ini semua istilah-istilah, ya. Maka segala salah kita mentafsirkan setiap istilah ini mengikut kefahaman kita. Salah. Sebab ini istilah-istilah yang digunakan atau yang diletakkan atau yang ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menetapkan istilah-istilah ni, Islam, iman, ihsan. Jadi bila Allah dah tetapkan istilah-istilah ni, maksud dia kita kena kembali kepada siapa? Kita kata tidak lain dan tidak bukan kembali kepada syariat, kembali kepada Allah dan Rasulnya selaku utusan Allah, selaku manusia yang menyampaikan apa yang disyariatkan oleh Allah. Jadi itu penting. Jadi berkenaan istilah ihsan dari segi bahasanya, artinya kalau kita kata Islam maknanya apa? Menyerah dirilah, ya. Islam maknanya istislam, berserah diri. Iman maknanya apa? Maknanya percayalah, ya. Saya kira itu biasa kita dengar. Ihsan, apa artinya ihsan? Ihsan maknanya ya, ihsan maknanya berbuat baik, ya. Ihsan maknanya berbuat baik. Saya kira dalam bahasa Melayu pun kita biasa guna berlaku ihsan. Berlaku ihsan kepada orang tua misalnya. Apa artinya? Ini berlaku baik, ya. Baik, itu dari segi bahasa. Tetapi dari segi istilahnya apa? Di sini kita kata ternyata bahawa Nabi SAW telah menyatakan definisinya dengan lisan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini kita kata ini satu yang istimewa, ya. Sebab bukan selalu satu istilah tu dijelaskan secara terperinci, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, seperti mana dalam istilah ihsan di sini. Ya, dinyatakan definisinya itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya. Jadi dalam hadis ini Nabi jelaskan, ya, ihsan ialah an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan atau seolah-olah engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, itu definisi ihsan. Maka boleh kita jelaskan di sini, ya, berdasarkan jawapan-jawapan atau berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan oleh lelaki dalam hadis Jibril ini, serta jawapan-jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW, para ulama menyatakan bahawa antara maksud tersirat di sebalik soalan dan jawapan yang diberikan di sini, ia menjelaskan kepada kita 3 tingkatan agama. Bahawa dalam Islam, dalam agama, atau dalam seseorang itu beragama, ya, sebagai seorang Muslim, seseorang itu dia berada dalam salah satu daripada 3 tingkatan agama ini, di mana yang paling bawah atau yang paling asas ialah Islam. Islam yang kalau kita lihat ertinya atau intinya ialah seperti mana rukun Islam itu, dia menjurus kepada perbuatan. Dia menjurus kepada perbuatan, mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan haji. Ini semua perbuatan. Ya, ini semua amal ibadah, kita kata. Amal ibadah. Jadi Islam merupakan asas, ya, atau peringkat awal. Tingkatan seterusnya ialah iman. Tingkatan agama yang seterusnya ialah iman. Yang mana kalau kita lihat isinya atau intinya, dia menjurus kepada keyakinan, kepercayaan. Dan ini kembali kepada hati kita.
Iman itu letak di mana? Kita kata di hati lah. Ya, di hati jantung kita kata. Ya. Iman itu terletak dalam hati jantung. Ya. Kita beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan takdir baik dan buruk. Semuanya ini iman, beriman. Beriman kita, keimanan kita kepada keenam-enam rukun iman ini letak di mana? Dalam hati jantung kita. Dan saya kira kita boleh faham bahawa keyakinan itu berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain. Tidak dinafikan bahawa apabila seseorang itu memeluk Islam, ya, mu'allaf, ya, orang mu'allaf yang baru memeluk Islam, kita tak nafikan bahawa dia apabila dia mengucapkan kalimah syahadah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di sebalik ucapannya itu dia ada keyakinan. Tetapi saya kira kita bersetuju bahawa keimanannya itu tak mungkin sama dengan keimanan seorang Muslim yang lain yang telah lama masuk Islam, atau yang memang dilahirkan Islam dan yang telah menuntut ilmu, yang telah sekian lama menuntut ilmu dan beramal. Tak samalah antara lelaki mu'allaf yang pertama ini dengan lelaki yang kedua yang telah lama Islam dengan ilmu dan beramal. Tak sama, khususnya dari segi keimanannya. Kita kena saya kira penting juga, sekadar saya mencelah sedikit, kita kena faham bahawa iman seperti mana antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia boleh bertambah dan dia berkurang. Itu bila kita kata iman atau percaya, keyakinan, dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan, dia berkurang dengan kemaksiatan, seperti mana dalam definisi yang dijelaskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan apa tu hakikat iman. Jadi iman sama sekali bukan sekadar percaya, tidak, ya. Bahkan dia boleh bertambah, dia berkurang, dia bertambah dengan amalan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kita kata iman itu tingkatan agama yang kedua selepas Islam. Kemudian yang ketiga yang paling tinggi ialah ihsan. Ihsan, di mana kalau kita lihat seperti mana dalam perincian erti ihsan yang baru kita bacakan tadi, dia menjurus kepada, dia memperhalusi lagi cara kita beragama atau cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan dalam definisinya tadi, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Engkau menyembah Allah, kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bagaimana agaknya orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia dapat melihatnya? Disebutkan di situ seolah-olah. Jelas sebab kita tak boleh nak, kita antara keyakinan kita ialah kita meyakini bahawa seseorang itu tidak melihat Allah di dunia. Allah hanya akan dapat dilihat di akhirat nanti oleh orang-orang yang beriman secara khasnya setelah mereka masuk syurga. Semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan penghuni syurga. Jadi ada perkataan seolah-olah di situ. Maknanya apa artinya seolah-olah di sini? Maknanya kehadiran hati di situ. Menyembah Allah seolah-olah dapat melihat Allah. Maknanya dia bukan melihat dengan, bukan seolah-olah melihat dengan hampir sahaja seperti dia melihat dengan mata kepala dia. Tetapi dikatakan seolah-olah, kenapa? Kerana perkara itu dirasakan dalam hati. Ya, seolah-olah kau melihatnya dengan mata kepala. Tetapi hatilah yang merasakan hal itu. Nak mengatakan bahawa di sini ihsan, ya, tingkatan ihsan yang paling tinggi ini, dia tahap keimanan
yang paling tinggi. Tadi kita dah kata dah bahawa iman, rukun iman, ya, atau keimanan seseorang, keimanan dia kepada Allah, ya, para rasul-rasul, kitab-kitab, ya, malaikat, hari akhirat, takdir baik dan buruk, keimanan dia itu kita dah sebut tadi, dia boleh bertambah dan dia boleh kurang. Tapi nak kata bahawa ihsan, tingkatan yang paling tinggi, di mana iman, keadaan iman itu pada tahap yang paling kuat, ya. Ketika mana seseorang itu beribadah kepada Allah, seolah-olah dia dapat melihatnya, atau paling tidak dia dapat merasakan bahawa Allah melihat dia, ya. Baik, jadi demikian tadi adalah 3 tingkatan agama: Islam, iman, ihsan, atau Muslim, mukmin, muhsin. Kita boleh simpulkan di sini bahawa semua orang muhsin, dia mukmin dan dia Muslim. Tetapi bukan semua Muslim dia mukmin atau dia muhsin, ya. Sebab Islam itu umum, manakala iman itu lebih khusus, dan yang paling khusus ialah ihsan itu, ya. Baik, perkara yang kita bahaskan tadi, dia kembali kepada firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 14, iaitu berkenaan 3 tingkatan agama tadi, di mana Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab, orang-orang lelaki Badui, ya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka memeluk Islam, tak semena-mena mereka, ya, menyatakan secara lantang, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Allah menegur perkataan mereka itu dengan memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memaklumkan kepada mereka, kepada orang-orang Badui tadi tu, qul lam tu'minu, katakan bahawa kamu belum lagi beriman. Beriman dengan erti kata dengan iman yang kuat, sebab kamu baru memeluk Islam. Perincian yang kita dah sebutkan tadi. Qul lam tu'minu, katakan bahawa kamu belum lagi beriman. Jangan salah faham di sini, bukan maknanya diorang ni kafir lagi, tak. Diorang ni dah mengucap kalimah syahadah. Hanya sahaja kenyataan mereka, kami telah beriman. Maknanya seolah-olah dengan erti kata iman kami dah kuat dah. Di situ, ya, Allah perintahkan Rasulnya supaya menegur kenyataan mereka. Qul lam tu'minu, katakan bahawa kamu belum lagi beriman, yani iman dengan kuat. Walakin qulu aslamna, sebaliknya katakan bahawa kamu telah memeluk Islam. Jangan kata kamu telah beriman, sebab iman kamu masih lagi lemah, belum sampai pada tahap yang kuat. Sebaliknya katakan bahawa kamu telah Islam. Sebab itu dari segi hukum betul. Sesiapa yang mengucap kalimah syahadah, dah dia boleh dikatakan kepadanya bahawa dia Muslim. Saya kira kita faham benda tu. Cuma nak faham yang nak kena dijelaskan di sini bahawa dalam agama ni ada tingkatan-tingkatan. Bukan semua Muslim tu sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sekali tidak. Ya. Ada orang yang dia Islam pada tahap permukaan, pada tahap permulaan. Ada yang, ya, Islamnya yang lebih kuat, di mana dia beriman, keimanan dia kuat, dan ada yang berada pada tahap yang paling tinggi, di mana dia muhsin, di mana dia dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat hampir saja seperti dia melihat Allah, atau paling tidak dia dapat merasakan kehadiran Allah, ya. Baik, maka demikian tadi, ya, penjelasan daripada Nabi SAW berkenaan apa tu ihsan, ya, dan bahawasanya ihsan itu ialah kedudukan di mana seseorang itu keadaan dia ialah seperti seolah-olah dia dapat melihat Allah, ya, dari segi muraqabahnya, ya. Muraqabah artinya, yakni mengawasi, ya,
mengawasi Allah. Segala tindak tanduk dia jaga-jaga. Sebab apa? Dia dapat merasakan bahawa Allah melihat dia. Ini bayangkan kalau kita di tempat kerja dan kita ada majikan kita seumpamanya sedang mengawasi kerja kita. Bagaimana agaknya waktu itu kita buat kerja? Atau seorang murid ketika mana gurunya sedang memerhatikan dia, bagaimana agaknya keadaan murid itu? Ya, semestinya dia akan jadi, ya, dia akan rasa tunduk, rasa malu, segan, ya. Dia tidak akan, ya, buat benda-benda yang tak sepatutnya dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ada orang memerhati. Maka demikianlah seorang Muslim yang muhsin. Ya, dia beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah dia dapat melihat Allah. Maknanya dengan sepenuh hati, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kecintaan. Kenapa? Kerana dia seolah-olah dapat melihat Allah. Ya. Sama dengan kita kalau kita berkhidmat dengan seseorang di depan kita, dengan kalau seorang tu jauh daripada kita. Sama atau lain? Lainlah. Kalau di depan kita, kita akan bersungguh-sungguh. Kalau orang tu kita sayang, kita akan betul-betul berkhidmat kepada dia. Berbanding kalau dia jauh daripada kita, ya, dia tidak seperti kalau dia dekatlah, ya. Maka beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak, sesungguhnya, ya, dia dan seolah-olah engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maksudnya kalau tak dapat nak beribadah seolah-olah melihat Allah, paling tidak kita kena merasakan dalam diri kita, yakni berusaha untuk sampai ke tahap di mana kita dapat merasakan bahawa Allah memerhati kita. Kalau kita tak dapat beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, paling tidak kita beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kita. Ya, dia ulama, antara penjelasan ulama, mereka mengatakan bahawa keadaan yang pertama dengan yang kedua sedikit berbeza. Orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, dengan orang yang beribadah kepada Allah kerana percaya Allah melihatnya, ada sedikit perbezaan. Di mana keadaan yang pertama, orang itu beribadah dengan penuh kecintaan, beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, dia dapat melihat Allah seolah-olah, ya. Jangan fikiran kita pergi melalut, ya, kata ini kasyaf ke, ini dzauq ke apa. Tak ada. Itu fahaman yang menyeleweng. Ya, ini fahaman yang benar, menepati erti ihsan, ya. Beribadah seolah-olah dapat melihat Allah, ini akan mendatangkan rasa bersungguh-sungguh, rasa cinta, ya. Berbanding beribadah seolah-olah atau beribadah dalam keadaan merasakan Allah, bahawa Allah melihat kita, ini akan mendatangkan rasa ketakutan, rasa takut, rasa malu, rasa segan, ya. Jadi ada perbezaan antara keadaan yang pertama dengan keadaan yang kedua. Sekalipun kita kata kedua keadaan ini dia berada pada tahap yang paling tinggi, kerana itulah maksud ihsan yang kita dah sebutkan tadi. Ya, sama ada seorang itu beribadah kepada Allah seolah-olah dia dapat melihat Allah, atau dia beribadah, ya, kerana merasakan bahawa Allah melihatnya. Kedua keadaan ini, ya, adalah keadaan pada tahap yang paling tinggi, ya. Baik. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, beritahu kepada aku, ya, bilakah berlakunya hari kiamat? Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, ya. Apa yang dapat kita simpulkan daripada soalan ini dengan jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW? Kita katakan maksudnya di sini bahawa waktu hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahaja yang tahu bila akan berlakunya hari kiamat. Dan tidak ada sesiapa daripada makhluknya, tak kira daripada mana-mana para malaikat
ataupun manusia, sekalipun nabi dan rasul, yang mengetahui bila hari kiamat. Berdasarkan jawapan Nabi SAW di sini, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya aku tak ada lebih tahu daripada engkau yang tak tahu. Maknanya engkau tak tahu, aku pun tak tahu. Itu maksud dia. Dan inilah yang Allah firmankan dalam surah An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah. Ya, katakanlah tidaklah sesiapa yang mengetahui daripada langit-langit dan bumi tentang perkara ghaib kecuali Allah. Ini bila sebut perkara ghaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ghaib, segala ghaib, antaranya ialah tentang bila hari kiamat. Ini termasuk antara perkara ghaib. Ya. Dan dalam surah Al-A'raf ayat 188 Allah kata, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wama massani su. Kalau sekiranya aku tahu benda ghaib, nescaya aku akan dapat memperbanyakkan benda-benda baik, dan nescaya tidak ada perkara buruk yang akan menimpa atas aku. Ini hakikat. Kalau Nabi tahu benda ghaib, mestilah dia dapat banyak peluang untuk buat benda-benda baik, sebab dia tahu apa yang akan berlaku. Dan tak ada benda buruk yang akan menimpa Rasulullah, sebab dia tahu apa benda yang akan berlaku di masa akan datang. Tapi ternyata bahawa sepanjang hidup Nabi SAW, Nabi berdepan dengan macam-macam cubaan, dugaan dan juga kesusahan, ya, seperti mana perang, kematian dan sebagainya. Menunjukkan bahawa maksud di sinilah bahawa Nabi seperti manusia yang lain. Dalam bab dia tidak mengetahui perkara-perkara ghaib, kecuali apa yang disampaikan kepadanya lah, ya, daripada hal-hal wahyu dan seumpamanya, ya. Jadi di antara perkara ghaib yang menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala ialah bila waktu hari kiamat. Justru penting di sini untuk kita faham, ya, berdasarkan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini apabila ditanya tentang bila hari kiamat. Ya, Nabi kata tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Menunjukkan bahawa sesiapa sahaja daripada kalangan manusia yang mengemukakan jangkaan-jangkaan, andaian-andaian, perkiraan-perkiraan tentang bila akan berlaku sekian-sekian, bila akan keluarnya Dajjal, umur dunia berapa, dunia ni akan berakhir bila, ini semua termasuk dalam perbuatan menilik nasib. Ini semua termasuk dalam perbuatan, ya, tilik nasib, atau bahasa Arabnya takahul. Orang kata pendukunan, menjangka-jangkakan apa yang akan berlaku di masa depan. Ya, ini kerja bomoh, kerja dukun, kerja pawang, ya, yang berinteraksi dengan syaitan, di mana syaitan melakukan segala macam tipu daya kepadanya tentang perkara-perkara yang akan berlaku sekian dan sebagainya. Sedangkan itu semua dusta. Kerana realitinya saya kira kita tahulah, kalau tok bomo, pawang, dukun yang pada hari ini dikenali sebagai ustaz lah, sekiranya mereka benar mengetahui apa yang akan berlaku di masa depan, tak kira lah dalam satu perkara, dua perkara, lebih atau banyak, kalau mereka tahu, niscaya mereka lah yang paling banyak mendapat keuntungan. Tetapi sedar tak sedar kita tengok dalam kalangan golongan bomo, pawang, dukun, ustaz yang tilik nasib, mereka dalam keadaan dhaif, ya. Bahkan mereka mencari keuntungan dunia dengan kerja-kerja mereka itu. Menunjukkan bahawa apa? Mereka ni semua adalah mangsa-mangsa tipu daya syaitan, ya, mangsa-mangsa penipuan, yang mana mereka nak menipu manusia yang lain, ya. Kerana itu sesiapa yang mempercayai kata-kata tukang tilik nasib, tak kiralah yang menggunakan nama pawang, dukun, bomoh atau ustaz, maka dia akan terjebak dalam kekufuran. Ya, kenapa? Kerana perkara ghaib hanya itu merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa kejadian yang akan berlaku di masa akan datang. Ini semua perkara ghaib
yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut dalam surah Luqman ayat 34, innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya di sisi Allah jualah ilmu tentang bila hari kiamat, ya. Dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Abu Dawud, ya, Nabi SAW menjelaskan khairu yawmin طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه مات وفيه تقوم الساعة. Sebaik-baik hari matahari menyingsing padanya ialah hari Jumaat, ya. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya ialah hari Jumaat. Pada hari itu Adam dicipta, dan pada hari itu juga dia dicampakkan ke dunia, ya. Dan pada hari itu juga dia meninggal, dan pada hari itu juga akan dibangkitkan hari kiamat. Ini setakat itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW berdasarkan apa yang disampaikan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa apa yang kita tahu tentang hari kiamat, di samping tanda-tandanya yang Nabi ceritakan dalam hadis-hadis yang sahih, itu tanda-tanda. Antara apa yang dijelaskan juga ialah bahawa hari kiamat itu akan berlaku pada hari Jumaat. Setakat itu saja yang kita tahu berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, daripada hadis yang sahih daripada riwayat Abu Dawud, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kita boleh berhenti di situ dahulu. Dan saya lihat, ya, masih lagi tersisa, ya, masih lagi berbaki sambungan buat hadis Jibril ini. Maklumlah dia sedikit panjang, ya. Mohon, ya, tuan-tuan dan puan-puan dapat terus bersabar dan istiqamah, ya, untuk kita mempelajari, ya, hadis-hadis yang terdapat dalam hadis 40 ni, termasuklah juga hadis Jibril yang kita sedang bahaskan ni, ya. Jadi saya ingat kita boleh berhenti di situ. Sebelum kita berakhir, di sini ada soalan daripada saudara Muhammad Az. Dia bertanya, adakah perlu usahakan darjat ihsan hanya ketika beribadah? Bagaimana pula dengan kisah Hanzalah radhiyallahu anhu yang merasakan dirinya munafiq? Adakah para sahabat radhiyallahu anhu tidak sentiasa dalam keadaan darjat ihsan? Baik, barakallahu fiik, terima kasih atas soalan. Saudara Muhammad Az, dia kata, adakah perlu berusaha untuk sampai ke darjat ihsan hanya ketika beribadah? Kita kata, bagi saya bagi jawapan ya dan tidak. Ya, dari segi apabila kita melaksanakan suatu ibadah khusus seperti salat, puasa, zakat, baca Al-Quran, zikir dan seterusnya, tak dinafikan bahawa, ya, kita memang dituntut supaya berusaha sedaya upaya melaksanakan ibadah itu seolah-olah kita melihat Allah, atau paling tidak kita merasakan bahawa diri kita diperhatikan oleh Allah. Kerana itulah dia darjat yang paling tinggi, yang mana setiap seorang Muslim secara kaedahnya memang dituntut supaya dia sentiasa berusaha untuk mencapai yang terbaik. Ini seorang Muslim sentiasa dituntut supaya mempertingkatkan dirinya. Jangan menurun ke bawah. Seorang Muslim sentiasa dituntut supaya sentiasa ada peningkatan. Jadi dalam bab beragama kita dituntut supaya ada peningkatan dalam bab agama kita, daripada tahap Muslim jadi mukmin, kemudian mukmin jadi muhsin. Ke dalam bab ibadah, sedaya upaya kita kena, ya, laksanakan ibadah kita dengan cara ihsan. Kita laksanakan ibadah kita dengan cara yang baik. Antara erti baik di sini ialah apa? Kita melaksanakannya seolah-olah kita melihat Allah, atau paling tidak kita merasakan bahawa Allah melihat kita. Ini yang saya katakan ya tadi. Tetapi tidak dari segi bahawa kalau kita faham
maksud ibadah itu, mafhum yang lebih umum dan luas, kita mengatakan bahawa ibadah itu bukan hanya tercakup pada ibadah, erti ibadah khusus semata-mata. Malah ada erti ibadah dengan erti yang umum, yang mencakupi amalan-amalan duniawi seperti makan, minum, tidur, berbual-bual dan sebagainya, berinteraksi dengan ahli keluarga, ya, layan dengan baik ahli keluarga, jiran tetangga dan sebagainya. Ini semua benda-benda dunia. Tetapi dengan niat yang betul, dia akan berubah menjadi ibadah. Sebagai contoh, dalam kita berbual-bual dengan kawan kita, dengan ahli keluarga kita, dengan pasangan suami atau isteri, dengan anak beranak. Dalam perbualan kita, kita perhatikan perbualan kita. Kita pastikan bahawa kita mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang baik. Kita pastikan demikian. Kenapa? Kerana kita dapat merasakan seolah-olah kita melihat Allah, atau paling tidak kita merasakan Allah melihat kita. Maka waktu itu kita dapat pahala atau tidak? Kita kata pastinya kita dapat pahala. Apabila sesuatu perbuatan itu dilakukan kerana Allah, ya, ini kita kata innamal a'malu binniyat. Sungguh setiap amalan itu bergantung kepada niat. Maka dengan niat yang betul kerana Allah, dia akan jadi ibadah, ya. Jadi itu maksud. Jadi ada jawapan tadi, kita kata ada dari sudut umum dan khususnya. Bagaimana pula dengan kisah Hanzalah, ya, yang merasakan dirinya munafik? Sememang setiap seorang Muslim patut berwaspada daripada sifat munafik. Apa artinya berwaspada daripada sifat munafik? Maknanya menjaga-jaga, berjaga-jaga dalam tindak tanduk dia, sentiasa memerhatikan perbuatan dia, sifat-sifatnya. Dia sentiasa mengawasi, dia sentiasa menjaga diri. Kenapa? Antaranya ialah supaya dapat elak daripada mempunyai sifat-sifat munafik. Seperti mana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia berkata, dia berbohong; apabila dia berjanji, dia mungkiri; apabila diberi amanah, dia khianat; dan apabila dia bertengkar, dia melampau batas. Jangan sekali-kali kita kena elakkan sedaya upaya daripada sifat-sifat ini. Kenapa? Kerana dia sifat-sifat munafik. Dan kalau sekiranya seseorang itu dia mempunyai semua sifat-sifat ni, hampir sahaja dia memang benar-benar munafik. Kalau dia ada 4 sifat yang kita sebutkan tadi, hampir sahaja dia memang benar-benar seorang munafik. Kerana hanya orang munafik yang mempunyai keempat-empat sifat buruk ni, bahkan lebih lagi, ya. Kerana orang munafik dia terjebak dalam sebesar-besar dosa, sebesar-besar keburukan, iaitu syirik dan kufur, ya. Maka seorang Muslim dia berwaspada. Jangan ada sifat-sifat yang buruk ni, jangan ada sifat-sifat yang munafik ini. Kerana hanya orang Muslim sahaja, seperti mana kenyataan ulama salaf, hanya seorang Muslim sahaja yang takut daripada sifat munafik, berbanding orang munafik itu sendiri dialah satu-satunya golongan manusia yang merasa aman darinya. Orang munafik dia takut daripada sifat munafik. Dia nak takut apa? Memang dia terjebak dalam sifat itu, ya. Malah hidup dengannya. Jadi, ya, cuma dalam pertanyaan tadi, adakah para sahabat tidak sentiasa berada dalam darjah ihsan? Tidak ada pertembungan atau percanggahan antara ihsan, ya, perasaan ihsan atau rasa ihsan dengan takut daripada sifat munafik. Tidak ada pertembungan. Bahkan kita kata dia saling melengkapkan diri seorang Muslim untuk dia sampai ke tahap yang tinggi atau yang paling tinggi. Ya, tidak ada percanggahan antara seorang Muslim tu takut daripada sifat munafik
dengan dia berusaha untuk sampai ke darjat ihsan. Mungkin penting atau bagus kalau saya tekankan bahawa jangan sekali-kali kita menyangka bahawa seorang Muslim itu, kalau jangan kita membayangkan bahawa kalau seorang Muslim itu dia dah sampai ke tahap ihsan, waktu itu kita membayangkan dia sedang duduk, dia duduk rehat-rehat, senang-senang, gembira, mendabik dada, aku dah sampai ke darjat ihsan. Jangan sekali-kali kita terbayang macam tu. Kerana itu bukan maksud atau itu bukan keadaan ihsan. Ya. Sebab kadang-kadang kita logik kita, kalau logik akal lah. Nak kata betapa logik akal, kadang-kadang memang bukan logik pun. Kita membayangkan kalau orang tu dah sampai ke maqam, ya, kedudukan yang paling tinggi, maknanya waktu itu dia dah senang-senang. Tak. Untuk kita betulkan fahaman kita sentiasa lihat Rasulullah dan para sahabat. Kerana kalau ada manusia yang sampai ke tahap yang paling tinggi, paling ihsan, siapa mereka? Tidak lain dan tidak bukan Rasulullah dan para sahabat. Ya. Bagaimana keadaan Rasulullah, keadaan hidup, keadaan ibadah Rasulullah dan para sahabat? Adakah mereka dalam keadaan senang-senang, goyang kaki? Aku dah sampai tahap aku tak perlu solat, seperti mana dakwaan sebahagian kelompok yang sesat. Dah sampai ke makam ma'rifat, maka tak perlu lagi solat, boleh buat apa saja maksiat, isyak rokok dan sebagainya. Kenapa? Kerana dah sampai ke makam ma'rifat. Ini fahaman yang menyeleweng sama sekali, jauh sekali daripada fahaman Islam yang benar. Maka kita boleh membayangkan bahawa orang yang sudah sampai ke darjat ihsan ialah orang yang merasakan kelazatan amal ibadah itu, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia ditanya oleh Aisyah, isteri baginda, yang kasihan dengan lutut yang kasihan dengan tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam yang sudah merekah-rekah, dah pecah-pecah. Sebab apa? Sebab lama Nabi berdiri solat malam. Jadi Aisyah kata, kenapa engkau beribadah sampai macam ni sekali, sedangkan dosa engkau yang lepas dan yang akan datang telah diampunkan? Apa jawapan Nabi? Nabi kata, afala akuna abdan syakura, tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur atas apa yang telah dikurniakan ke atasku, kelebihan-kelebihan serta keampunan-keampunan yang telah dikurniakan kepadaku. Bukankah patut aku bersyukur? Lihat logik Rasulullah dengan logik sebahagian daripada orang Islam jauh berbeza sama sekali, seperti langit dan bumi. Sebahagian kaum muslimin menyangka bahawa kalau dah sampai ke makam tinggi, waktu itu tak payah solat. Sedangkan Rasulullah yang kita yakin secara pasti bahawa baginda lah orang yang paling berada di tahap yang paling tinggi, ternyata bahawa jauh sekali daripada nak duduk berehat-rehat, Nabi lah orang yang paling banyak mengerjakan amal salih, mengerjakan solat dan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Nabi kata, bukankah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Boleh kita faham antaranya juga, waktu itu Nabi dia merasakan kelazatan beribadah seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Itu antara mafhum atau antara keadaan orang yang telah sampai ke darjat ihsan. Dia dalam keadaan bersungguh-sungguh dan dalam masa yang sama rasa takut. Bersungguh-sungguh kerana cinta kepada amal ibadah itu, dia merasakan kelazatan amal ibadah itu, tapi dalam masa yang sama dia takut, ya. Takut amal ibadahnya kurang, amal ibadahnya salah, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, takut ada sifat munafik dan sebagainya, ya. Baik, ada satu soalan lagi. Mengapa Rasulullah SAW bertanya soalan kepada Umar? Mengapa Rasulullah bertanya soalan kepada Umar, bukan sahabat-sahabat yang lain? Saya kira mungkin pertanyaan ini merujuk kepada bahagian akhir hadis, ya, di mana setelah sambungan hadis Jibril tadi, setelah lelaki itu habis tanya soalan-soalan dia semua, ada beberapa soalan yang lain. Setelah ditanya itu, lelaki itu pergi, ya.
Maka Umar pun dia macam, dia tertanya-tanyalah siapa lelaki ni. Maka Rasulullah kata kepada Umar, tahukah kau siapa yang bertanya tadi, siapa yang tanya soalan-soalan tadi? Ya, Umar kata Allah dan Rasul lebih tahu. Dan Nabi jelaskanlah, ya, bahawa itu Jibril, ya. Jadi di sini ada yang bertanya, kenapa Rasulullah tanya kepada Umar Al-Khattab? Secara pastinya kita tak tahulah, ya. Apa sahaja jawapan yang kita nak berikan itu semua andaian lah, ya. Jadi terserahlah kepada andaian masing-masing, ya. Tapi antaranya yang boleh kita mungkin, ya, andaian kuatnya ialah kerana kita sedia maklum kedudukan Umar Al-Khattab, ya. Umar Al-Khattab, siapa Umar Al-Khattab? Dia adalah orang yang kedua yang paling mulia daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, selepas Abu Bakar. Manusia yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukan darjatnya dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan seperti mana kesepakatan ahli sunnah wal jamaah ialah khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang kedua siapa? Umar Al-Khattab. Maka kita boleh mengandaikan bahawa kerana Rasulullah memberi keutamaan kepada beliau, kepada Umar, ya, berbanding sahabat-sahabat yang lain, dan boleh sahaja mungkin ada sebab yang lain. Walau macam mana pun kita kata soalan-soalan ini dia tidaklah terlalu utama, ya, untuk kita perlu mengetahuinya kerana tidak ada apa kesan, ya, untuk iman atau amal ibadah kita, ya. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ sahaja untuk kita pada malam ni. Kita akhiri dengan berkenaan soalan kuis, ya. Ada yang tanya, ada soalan kuis tadi, saya terlepas pandang. Apa nama bangunan seperti Kaabah bagi malaikat? Ya, apa bangunan seperti Kaabah bagi malaikat? Saya tengok ada yang dapat jawab Al-Baitul Ma'mur, ya, Baitul Ma'mur, ya, Ma'mur lah, ya, Baitul Ma'mur. Kalau di Mekah kita kata Baitullah Al-Kaabah, ya, dan seumpamanya. Kaabah itu bagi manusia, Baitul Ma'mur bagi malaikat di langit yang ketujuh yang paling tinggi, ya. Itu jawapan dia lah, ya. Jadi tahniahlah kepada siapa yang dapat jawab tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat saya ingat sampai di situ saja untuk kita pada malam ni. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.